Teknik imej jajaan komputer ataupun CGI sangat penting pada masa kini, lebih-lebih lagi membabitkan dunia perfilman. 3 perkara mengenai CGI ni. Yang pertama dari segi kos, yang kedua dari segi tenaga kerja berkemahiran, dan juga yang ketiga warga industri kreatif. Tiga-tiga ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan saya, Bual Konti, Faiz Azlan malam ini. Anda boleh saksikan kami secara langsung menerusi saluran MyView, berita RTM 123 ataupun di Facebook dan juga YouTube. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton pada malam ni. Saya tidak kesorangan, bersama dengan saya cerita mengenai CGI dan juga dunia perfilman ni. Bersama dengan saya di talian sekarang ini Datuk Norman Abdul Halim, Presiden dan juga CEO KRU Entertainment. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Waalaikumsalam Faiz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk, sibuk sekarang ni? Oh, macam biasa macam-macam ada. Oh, ingat nak buat show. Sibuk nak buat show. Tak ada dah. Zaman-zaman tu tak ada. Lebih 3 dekad dalam industri Datuk. Sudah semestinya Datuk sudah melalui pelbagai asam garam dan juga KRU Studios telah menerbitkan pelbagai filem bercirikan CGI, teknik kesan khas CGI. Jadi cerita mengenai CGI dan juga dunia perfilman ni, kalau nak cerita mengenai dunia perfilman Malaysia dan juga antarabangsa, kita sebenarnya ada filem-filem tersebut, tapi nak melangkaui ke arah Hollywood tu boleh pergi sebenarnya kan Datuk kan. Jadi dunia CGI dalam filem tempatan pada masa kini Datuk. Saya rasa sekarang ni lebih banyak penerbitan yang dihasilkan menggunakan elemen CGI. Sama ini CGI tu, apakah itu CGI? Is computer generated imagery. Jadi penghasilan penjanaan image melalui menggunakan komputer. Jadi sama ada ia dalam bentuk live action ataupun dalam bentuk animasi, kedua-duanya boleh dikatakan kategori CGI. Jadi kalau dilihat dari segi konteks penerbitan di Malaysia, saya rasa memang banyak filem-filem sekarang ni dihasilkan menggunakan teknik sebegitu. Walaupun tidaklah majoriti masih lagi dalam satu kumpulan kecil yang tidak boleh katakan majoriti lagi. Kerana kebanyakan filem kita dihasilkan tanpa menggunakan teknologi ini, dan mungkin isunya adalah kerana faktor kos lah dan masa yang terlibat dalam penghasilan filem-filem bergenre sebegini. Okey, KRU Studios juga telah menerbitkan beberapa filem, antaranya Cicak Man, Hikayat Merung Mahawangsa, Rabbit. Itu semua antara kesan CGI yang digunakan dalam filem tersebut. Ceritanya, bagaimana KRU Studios menghasilkan filem-filem tersebut dengan menggunakan teknik CGI? Maksudnya pekerja berkemahiran kita dah bersedia ke untuk menghasilkan filem CGI tersebut? Sebenarnya di Malaysia ada, kepakarannya ada, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi itu yang menjadikan kadang-kadang proses kita untuk menghasilkan filem-filem CGI ini mengambil masa yang terlampau panjang berbanding dengan di barat. Kalau di barat mereka akan pecah tugasan penerbitan kesan khas visual ni ataupun CGI kepada 2-3 syarikat untuk satu penerbitan. Untuk bagi makluman, sebagai contoh dalam satu filem tu kita kena kirakan berapa shot yang terlibat dalam menggunakan CGI ni. Kalau contohnya, kalau ianya dialog antara 2 orang sekarang ini, kalau seperti saya dengan Faiz sekarang ni cakap, kita dalam suasana yang tertutup, tak perlu nak tukar background dan sebagainya. Ini tak perlu ada CGI shot. Betul. Jadi kalau kita di luar, contohnya kalau dalam Merung Mahawangsa ataupun Cicak Man ataupun filem Magica dan sebagainya, ada yang babak-babak tertentu yang memerlukan pertukaran background, ataupun ada elemen-elemen animasi pula nak dimasukkan. Contohnya kalau ada raksasa tiba-tiba muncul, itu benda-benda tu semua tu gunakan computer generated imagery. Jadi kalau kita lihat dalam satu filem berdurasi 90 minit, kebiasaannya jumlah shot dalam 1 minit tu adalah sekitar 20 hingga 30 shot. Ini bergantung ke bagaimana laju kita nak pergerakkan cerita tersebut. Ada yang filem yang 1 saat pun ada 1 shot, tapi kebiasaannya 2-3 saat dia bertukar shot. Jadi itulah sebenarnya kita kena lihat
berapa minit yang ataupun berapa shot yang terlibat, berapa durasinya yang akan menjadikan yang menjadikan dia faktor kos kepada penerbitan tersebut, penceritaan tersebut. Dan di Malaysia sebenarnya kita ada ramai yang boleh menghasilkan CGI yang baik. Cuma kadang-kadang dia melibatkan masa lah. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya bergantung kepada jumlah durasi lah untuk kita nak hasilkan kesan khas visual ataupun CGI tersebut. Dan kepakaran dekat Malaysia ni sebenarnya ada, tetapi kalau nak bandingkan dengan apa dibayar oleh studio-studio luar negara, memang mungkin mereka akan memilih untuk buat penerbitan luar negara berbanding untuk penerbitan tempatan. Kerana kadar yang kita bayar mungkin rendah berbanding dengan apa yang dibayar oleh pihak luar negara. Jadi kemampuan tu ada, sebenarnya balik kepada bajet lah, ya, kepada peruntukan yang kita boleh sediakan untuk penerbitan filem tempatan. Okey, tidak sesilap saya, pada tahun 2018 KRU Studios diberikan tanggungjawab untuk menghasilkan filem CGI luar negara kan Datuk kan? Ya. Yeah. Okey, so cabaran nak menghasilkan filem CGI tu baik dalam negara punya filem tempatan punya ke ataupun dari luar negara punya filem? Ya, luar negara pun dia pun sama juga macam kita. Lebih kurang ada yang bajet besar, ada yang bajet kecil. Jadi kalau macam kami, kita dapat tanggungjawab yang menghasilkan kesan khas visual bagi sebuah filem namakan Nosferatu. Itu adalah filem independent, ya, bukan filem Hollywood yang daripada studio besar dengan bajetnya CGI-nya 20 juta US dollar, 40 juta US dollar. Itu adalah skala yang berbeza. Kalau diberikan tanggungjawab pada kami, bajet kami hanya lebih kurang RM600,000 ya, dari segi nilai mata wang ya. Okay. Jadi kalau dilihat dari sudut itu, sebenarnya kalau dilihat apa yang kami boleh hasilkan adalah bergantung kepada bajet tersebut. Kerana dia bergantung balik kepada bajet lah. Ya, ada juga filem-filem barat yang mungkin tak ada CGI langsung. Adapun kalau ada pun dia mungkin dia punya CGI tu tak mencapai kualiti yang biasa kita tonton lah. So semuanya bergantung kepada bajet, dan bila bajet tu besar dan kita boleh buat detailing, lebih banyak detail yang kita boleh masuk dalam kesan visual tersebut. Cerita mengenai kesan CGI ni, kos dia Datuk cakap ratusan ribu ringgit, main juta-juta. Datuk dah buat filem Cicak Man, Magica, pulangan dia macam mana Datuk? Agak-agak berbaloi tak kita nak buat lagi filem CGI lepas ni? Sebenarnya kalau terus terang saya katakan, bukan semua filem keluaran KRU sesuai untuk dijadikan filem ada CGI lah. Kerana apa? Kita kena lihat dari sudut risikonya pula. Ada cerita yang boleh kita buat untuk pengedaran luar negara dan dalam negara. Ada juga filem-filem yang lebih kepada untuk tontonan tempatan. Contohnya, kalau kita buat filem melodrama ataupun filem seperti contohlah, bukan kami tak buat filem begini, contoh saya bagi contoh Ombak Rindu, ataupun nak buat filem Hantu Kak Limah, tak perlukan CGI. Kalau kita buat macam tu memang untuk tontonan tempatan, tak perlu sampai kita nak terlampau detail sangat untuk kita hasilkan kesan khas visual, kerana mungkin tak sesuai dengan pasaran yang kita nak target. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita nak buat contohnya filem epik untuk penghasilan untuk pengedaran luar negara, atau yang di mana kalau kita nak wujudkan set adalah lebih mahal berbanding dengan kita buat kesan khas visual. Jadi situ yang kita buat elemen-elemen CGI dalam penghasilan filem tersebut. Jadi bagi saya rasa untung tak untung, ada filem untung, ada filem yang rugi. Dia bergantung kepada dia punya penceritaan tu sendiri lah. Sebagai contoh, kita buat filem 29 Februari. Itu syarat dengan CGI, tapi memang gagal dari segi kutipan di box office. Jadi sebenarnya ada cerita yang tak perlukan CGI. Ada yang cerita perlukan CGI untuk penceritaannya. Khususnya kalau kita nak buat, contohnya kita buat filem macam Star Wars kan. Macam mana kita buat filem tu kalau tak ada CGI? Jadi itu adalah ikut genre filem tersebut. Dan bagi saya sendiri, adapun bagi kami dekat KRU, dia bergantung kepada strategi produk tersebut. Kalau kita nak hasilkan untuk pasaran tempatan saja, tak perlulah kita terlampau heavy sangat dengan CGI. Tapi kalau kita nak buat pengedaran di peringkat antarabangsa, saya rasa memang wajar diberi perhatian, kerana ia memberi ruang kepada kami untuk membuka pasaran di luar negara dengan menggunakan teknologi sebegini. Jadi kalau kita lihat dari segi dia bukan je pasal CGI. Okay. Yang penting cerita tu apa. Jadi CGI pun kita tak boleh nampak macam betul-betul orang cakap, oh ini CGI, itu CGI. Sepatutnya CGI yang baik
adalah CGI yang orang tak tahu pun. Itu ada CGI ya filem tu. Itulah yang sebenarnya kalau kita buat filem live action, sekiranya kalau kita tak dapat lihat apa yang dia masukkan CGI tu, itu yang kiranya kita menjadi. Jadi perancangannya akan ada lagi filem yang akan diterbitkan. Turun naik tu biasalah Datuk kan. Bagi kami sebenarnya kami dalam proses penerbitan sebuah filem animasi itu memang syarat dengan CGI lah. Okay. Semua shot tu CGI. Kan kalau filem animasi 100% CGI. Betul. Kalau filem live action dia ada separuh-separuh. Jadi bagi kami masih teruskan dengan aktiviti penghasilan filem-filem berkualiti dengan menggunakan CGI yang baik. Tetapi pada masa sama kita lihat keperluannya. Okey, kita akan berehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti cerita dengan lebih lanjut. Nak cerita mengenai pembikinan kos menggunakan CGI ni dalam filem, bagaimana pengakhirannya, bagaimana kita nak ke arah setanding Hollywood. Kejap lagi. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti. Okay guys, so nak dipendekkan cerita, untuk syuting kali ni kita orang akan shoot video ni through Zoom meeting. So saya dah set up apa semua, saya buka laptop saya. So kita orang menunggu giliran untuk dipanggil oleh person in charge untuk Zoom meeting dengan Ryan Reynolds. Hello Sofian. Hi How are Ryan. you? Hi, I'm fine. I'm sorry, I'm quite nervous right now. Don't be nervous, we're all First good. of all, Sofian, I have a mission for you to join the Atom Project. You need to go back in time and find 12-year-old me. okay, register. Thank you so much. You're welcome. So? Finally, it's a wrap guys. Tak boleh nak excited sebab nervous gila. Okay guys, so sekarang kita orang akan shoot scene untuk green screen untuk video Ryan Reynolds, sebab kita dah shoot Ryan Reynolds di luar dekat online. So sekarang saya kena shoot scene saya bersama green screen sekejap lagi, and then saya akan potong badan saya ni and then letak di scene bersama dengan Ryan Reynolds. So orang kena nantikan. Tak, aku nak imagine. Okay, so kalau korang perasan, kalau kita orang shoot green screen, benda paling penting adalah lighting, sebab kita orang memang kena tembak lighting green screen tu supaya clear. So senang untuk saya key out kan green screen kat belakang saya. And then kita orang ada juga person in charge yang akan playkan video Ryan Reynolds supaya dialog saya dengan dialog Ryan selari. Kali ni video untuk collaboration saya dengan Ryan Reynolds mengambil masa selama sebulan lebih untuk disiapkan, and hari ni baru siap, and video ni saya baru shoot hari ni. Saya sangat tak sabar untuk share dengan korang. So korang enjoy the final video. Sofian, I have a mission for you to join the Atom Project. You need to go back in time and find 12-year-old me, okay? Okay sir. You want to join me? Catch the Atom Project only on Netflix. See ya. And cut. Thank you so much Ryan. You're welcome. Habis pun. So, korang enjoy tak video kali ni? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Netflix sebab bagi saya peluang untuk berkolaborasi dengan Ryan Reynolds untuk hasilkan video konten. Tak lupa juga kepada korang sebab korang sentiasa support video kita orang, selalu tunggu konten-konten kita orang. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih. So, kita jumpa dalam video yang akan datang, okey? Macam mana? Wow tak wow? Bukan calang-calang Sofian buat video. Boleh sampai ke peringkat antarabangsa tau. Kalau Sofian boleh, kita semua pun boleh. Jadi kita perlu ada usaha untuk meningkatkan skill kita untuk sampai level antarabangsa. Janganlah malu dengan Sofian boleh buat, takkan kita tak boleh buat kan? Okey, kembali bersama dengan Datuk Norman sekarang ini. Okey, cerita mengenai ada satu company Datuk saya teringat dulu. Dia gunakan teknik CGI tetapi sebab over budget sampai tutup company itu. Boleh Datuk Norman ulas mengenai perkara tersebut? Saya rasa ini bukan berlaku di Malaysia saja, tapi di luar negara juga. Ya, jadi
Inilah masalahnya kalau syarikat tu memang dia sebagai work for hire, dia buat penerbitan bukan hak cipta dia sendiri. Maknanya dia outsource, dia kerja-kerja outsource. Jadi apabila kita membuat sebuah harga, kebiasaannya kita akan teliti dari segi apa konten yang kita kena hasilkan. Jadi bagi kami sendiri pun kadang-kadang ada buat kerja untuk pihak luar, kadang-kadang kita rasa macam tak berbaloi jadinya. Kerana kos bagi kami untuk menjalankan kerja-kerja ini tetap. Berapa kaki tangan nak diambil, berapa gaji bulanan yang dibayar dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat pembayaran daripada pelanggan, kadang-kadang dia minta pindaan atas pindaan. Kadang-kadang ini berlaku dan itu yang kadang-kadang mengurangkan margin bagi kerana kos terus meningkat tapi pendapatan masih sama. Jadi itu yang sebenarnya yang berlaku kepada beberapa syarikat lah. Jadi kadang-kadang kami kena hati-hati apabila keluarkan sebuah harga untuk pastikan kalau sekiranya ada pindaan ataupun pindaan berulang-ulang kerana perkara ini subjektif. Kalau nak hasilkan animasi contohnya ataupun kesan khas visual, kadang-kadang apa yang terbayang dibayangkan oleh pengarah dan juga apa yang kita hasilkan ini adalah di atas dasar imajinasi kita. Jadi kadang-kadang di situ sudah susah kita nak menginterpretasikan. Kadang-kadang dia bagi benchmark, dia bagi reference shot nak macam ni. Jadi kita bayangkan apa yang difikirkan oleh director. Tapi kalau sekarang kadang-kadang dia ada mismatch. Kalau sekiranya itu tidak berlaku dan kadang-kadang itu yang meningkatkan kos kita. Datuk, saya baca kajian ni. Dia buat kajian, Datuk, kajian perbandingan kualiti CGI dalam filem Magica 2010 dan juga filem Avatar 2009. Kajian ni dilakukan pada tahun 2021. Jadi dalam Jauh kajian sangat tu. jadi kajian Avatar dengan Magica. dia buat kajian, Datuk. Nampak maksudnya warga industri ni dalam industri kreatif ni ambil berat dalam teknik CGI dalam menghasilkan filem. Dalam kajian tersebut dia cerita mengenai bagaimana anak muda nak menghasilkan filem. Jadi di KRU Studios ada KRU Masterclass kan, Datuk? Jadi bagaimana karya dan juga kemampuan mereka, hasil yang telah mereka belajar di KRU Masterclass sekarang ni? Ya. Pertama sekali kalau nak buat perbezaan perbandingan antara Magica dan juga Avatar jauh sangatlah. Jadi kita kena dari sudut penghasilan CGI untuk di peringkat tempatan ni, kalau pasaran kita hanya dekat Malaysia, jadi kos dan bajet kita hanya untuk pasaran tempatan saja. Jadi kita tidak macam dapat pengedaran meluas di luar negara. Berbanding dengan filem-filem animasi kami seperti Rabbit dan Willy, sememangnya kita buat dengan skala yang lebih besar lah. Tapi itu pun tidak boleh lawan dengan bajet Hollywood. Kalau Disney boleh buat bajet lebih kurang 200 juta US dollar, kami pun nak bayar habis boleh buat pun lebih kurang 10 juta ringgit saja. Itu adalah realiti dari sudut faktor kos. Jadi berbalik kepada kepakaran dan juga bagaimana kita melatihkan golongan sasar ni, khususnya daripada lepasan universiti ataupun daripada college-college tempatan di awam dan juga swasta. Kami membuat program-program upskilling dan reskilling. Jadi dulunya kami buat latihan grassroots di mana kami melibatkan pelajar-pelajar ataupun lepasan sekolah menengah ataupun lepasan PMR sekalipun. Tetapi sekarang ni kami sudah rasakan bahawa lebih baik kami beri tumpuan kepada mereka yang sudah mempunyai asas, sudah melalui proses saringan di peringkat universiti ataupun IPT yang lain, dan kami hanya mengasah bakat mereka. Jadi tak perlulah kita buat program-program grassroots. Jadi di situ yang KRU Masterclass mainkan peranan untuk upskill dan juga malah reskill juga mereka, dan berikan mereka pendedahan bagaimana buat gunakan case study apa filem-filem yang telah kami hasilkan dan bagaimana mereka boleh untuk menghasilkan visual yang bermutu. Ya, seperti saya katakan tadi, nak menghasilkan satu kesan khas visual ni kalau bergantung kepada elemen apa yang nak kita gambarkan. Adakah banyak aset-aset digital yang perlu dimasukkan dalam digabungkan dengan live action tersebut. Jadi itu yang akan dapatkan detail dia macam mana. Bukan kalau kita buat shot besar, buka shot besar nak ada macam-macam, ada spaceship, UFO keliling sana sini semua, saya nak tembak-tembak semua tu. Kalau kita buat macam filem Transformers tu memang tinggilah kosnya. Betul. Ya. Kadang-kadang yang kos dia termasuk juga yang particles ya, yang asapnya lah dengan airnya lah, semua tu yang perlu dijadikan CGI. Itu yang kadang-kadang kos dia tinggi. Bukan saja untuk menghasilkan dari segi proses animasi dan juga lighting dan sebagainya, tapi juga rendering ya, untuk render
butiran detail-detail tersebut untuk kita buat rendering itu juga, itu pun melibatkan kos yang tinggi. Jadi Dan nak itu- belajar lebih lanjut kena datang KRU Masterclass. Dari Masterclass kita sedia menerima dan untuk upskilling, reskilling, malah kita juga menyediakan beasiswa kepada mereka yang layak, khususnya daripada keluarga B40. Okey, cantik. Yang ni kita nak naikkan bakat anak-anak muda ni. Tidak terkecuali kalau cerita mengenai penghasilan kandungan video ni. Kita ada Sofian yang buat kandungan video bersama dengan antaranya aktor antarabangsa. Kita ada nampak kolaborasi Sofian dengan Ryan Reynolds. Buat CGI tapi penghasilan video pendek. Apa yang Datuk Norman nampak dengan anak-anak muda zaman sekarang ni yang memang sebenarnya bakat mereka buat menghasilkan video pendek untuk masa hadapan dalam dunia CGI, dalam tak kisah dalam drama, dalam filem, dalam video kan Datuk Norman kan? Ya, seperti mana saya katakan tadi, ini macam mana detailing kita nak buat dalam penghasilan kesan khas visual ini, sama ada CGI dalam animasi ataupun CGI dalam live action. Jadi apa yang saya dapati bahawa sebenarnya bakat tu ada tapi tak cukup ramai. Kita apabila dia dah pandai dan dia dah bagus, dia akan lebih minat tu untuk bekerja di luar negara untuk menghasilkan. Yalah, kalau jadi mereka pun saya akan buat yang sama, pasal bajet yang penerbit tempatan dikeluarkan bajet yang rendah berbanding dengan studio-studio filem di barat, kerana mereka ada akses pasaran bagi produk mereka ke seluruh dunia. Jadi itu sebenarnya yang mengekang kita di Malaysia ni untuk menghasilkan CGI bertaraf Hollywood sebenarnya, kerana kita akses pasaran kita masih lagi terhad kepada pasaran tempatan khususnya. Jadi malah nak pergi seberang masuk ke Indonesia pun susah. Jadi itulah sebenarnya realiti dia. Dan bagi saya rasa kalau untuk maju ke depan bagi industri kita ni, kita kena bersedia dan menerima bahawa hakikatnya kalau kita nak ke peringkat antarabangsa, bahasa pengantara bagi kandungan kita tidak boleh guna bahasa Melayu. Dia kena guna bahasa Inggeris. Itu satu. Nombor dua, pelakon-pelakon yang kita nak masukkan, dia bukan pelakon-pelakon tempatan. Kalau pelakon tempatan nak sebagai pelakon pembantu dan sebagainya boleh, tetapi pelakon utamanya kena daripada mereka dari barat, kerana mereka adalah jenama. Mereka artis dari barat tu adalah jenama dan mereka akan bawa produk tu ke seluruh dunia. Ketiganya adalah dari sudut penceritaan. Dari penceritaan kita kena lebih universal. Dia tidak boleh tertumpu kepada topik-topik tempatan. Kita kena lihat bagaimana dengan skop yang lebih luas. Mungkin dari segi konten dia sendiri, kalau kita lihat sebenarnya ringan kalau kita berbanding dengan filem-filem yang kita hasilkan yang bertemakan kemanusiaan dan sebagainya, mungkin ringan kalau dilihat dari sudut perspektif filem-filem CGI ni. Sebagai contoh, filem animasi, filem superhero, bukan cerita berat pun kan. Dia nak tengok dia punya macam naik roller coaster je. Naik turun, naik turun. Jadi dalam filem-filem kita buat drama dan juga filem-filem yang bertemakan kemanusiaan dan sebagainya, tidak ada roller coaster tersebut. Jadi kita kena terima hakikat filem-filem popcorn sebeginilah sebenarnya yang menjana hasil dan mencipta peluang pekerjaan dan peluang ekonomi. Saya semak di media sosial, netizen kita ni kata filem CGI kita masih lagi tak standing Hollywood. Memanglah jauh sikit kualitinya kan, tetapi kita boleh pergi ke arah tu kan Datuk. Jadi bagaimana kita nak capai dalam satu hari nanti, sudah semestinya Malaysia akan berbangga dengan filem kita yang akan standing dengan Hollywood, Datuk. Dia bergantung kepada satu faktor dari akses pasaran. Satu faktor akses pasaran. Keduanya adalah dari segi bajet. Apabila kita ada pasaran yang besar, jadi kita boleh buat mendapatkan modal yang lebih besar. Contohnya kalau ada pelabur yang sanggup mengeluarkan pelaburan, okeylah. Kalau KRU ni kita boleh buat kerja, tapi duit pun kita pun kumpul-kumpul buat, bukan kita ada modal besar. Kalau kita nak bandingkan kami dengan filem-filem yang diterbitkan oleh, jangan jauh lah, tak payah ke level ke Hollywood. Kalau nak level dekat Jepun, Korea ataupun dekat China pun jauh. Mereka bajet lebih kurang secara purata 20-30 juta US dollar. Kita dekat sini nak menghasilkan filem 2-3 juta pun dah menggigil kan. Jadi itu realitinya. Jadi Cicak Man dibuat dengan bajet 2.5 million je.
2.5 milion ringgit. Memanglah itu teknologi kita buat pada tahun 2005-2006. Jadi memang kalau nak lihatkan kualiti yang dihasilkan memang boleh perbaiki lagi. Kalau sekiranya mempunyai kaki tangan yang cukup, kalau tak cukup pun kita boleh ambil luar negara sebenarnya, tak ada masalah. Kan kalau kita nak lihat kalau secara realitinya, macam saya bagi analogi macam mana kalau sekiranya kalau kita lihat dari jentera kita macam mana, berapa ramai kita ada, kepakaran yang kita ada, peralatan semua tu boleh beli. Ya, software boleh beli, tak ada masalah. Ya, bajet lah kalau kita nak ekspor filem kita. Kalau kita nak betul-betul sungguh-sungguh kalau mana nak tembus pasaran luar negara, nak kualiti yang sama setara dengan Amerika, kita kena ada bajet yang sama. Itu je. Jadi bila ada bajet yang sama, barulah kita sama level playing field. Kan? Bila level playing field, baru kita boleh bersaing dengan filem-filem daripada luar negara. Dan pada masa sama juga kita kena terbuka dengan konten yang kita hasilkan. Kalau kita buat semata-mata untuk pasaran tempatan, tak berbaloi jadinya kalau kita buat CGI untuk pasaran tempatan dengan bajet Hollywood. Ya, saya faham dari segi kalau saya jadi penonton, okey, saya faham. Kalau saya jadi penonton, saya nak keluar dengan RM15, saya bayar tiket RM15 untuk filem tempatan ke filem antarabangsa. Jadi itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks penerbitan tempatan, dan kita lihat dari sudut penceritaan lah. Tak payah kita nak terlampau teliti sangat dengan nak bagi komen-komen. Tapi to be fair to them, dia orang bayar tiket yang sama. Ya, dia orang harga tiket tetap RM15. Jadi itu je sebenarnya dari segi persepsi mereka. Dia kata kalau sekiranya mereka keluarkan bajet sebanyak ini, mereka mengharapkan quality. Jadi kalau cuma masalahnya kalau kita nak banding dengan Amerika dengan sini, bajet kita jauh berbeza. Jadi bagi saya faham dari segi penonton kritikan mereka, tapi mereka kena faham realiti juga. Itu pandangan saya. Jadi dari segi perspektif penonton pula, kena lihat dari situ bagaimana KRU ni berjuang. Ya, kita tidaklah macam ambil ringan nak buat keluarkan filem yang substandard. Kita buat sebaik mana yang boleh mengikut kemampuan kami dan nilai dari sudut macam mana kesungguhan kami menghasilkan sebuah filem. Dan insya-Allah kita satu hari nanti kita boleh keluarkan filem-filem yang lebih besar dan lebih dapat pasaran yang lebih meluas, dan dengan bajet lebih besar, pastinya kita boleh menghasilkan kualiti yang lebih baik. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk KRU Entertainment. Perancangan masa hadapan untuk KRU, Datuk? Kita akan teruskan penerbitan filem-filem pelbagai genre dan juga khususnya filem-filem yang saya anggap sebagai filem-filem box office lah, filem-filem popcorn ni. Tapi kita juga sekarang ni dalam perancangan untuk menghasilkan sekurang-kurangnya sebuah filem yang bertemakan kemanusiaan untuk penganugerahan. Ya. Jadi itu adalah sebahagian daripada inisiatif kami. Mungkin dari segi CGI elemennya tidak besar, tidak banyak. Kalau ada pun nak tambah bulan, nak tambah bintang dan sebagainya. Tapi tidaklah sampai terlampau berat sangat dari segi penggunaan CGI. Jadi itu perancangan kami. Ada filem bahasa Inggeris, ada filem bahasa Melayu, ada pelbagai genre, ada filem superhero, ada filem aksi, filem animasi, dan filem seram dan sebagainya. Semua tu kita nak pelbagaikan lagi. Tetapi kita tak lupakan juga kalau kita lihat filem-filem yang memenangi anugerah, kebanyakannya filem-filem ini filem-filem bertemakan kemanusiaan dan tidak berat kepada teknologi. Jadi filem-filem sebegitu juga kita ingin hasilkan. Baik, Datuk, yang terakhir, esok Datuk free? Boleh kita bincang mengenai watak utama saya untuk filem yang akan datang? Terima kasih Datuk Norman Abdul Halim. InsyaAllah, terima kasih Datuk Norman Abdul Halim, CEO dan juga Presiden KRU Entertainment. Cerita mengenai CGI dalam filem tempatan, bagaimana kita nak melangkah ke tahap yang seterusnya. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama dalam Bual Konti. Bukan sembang biasa, menjentik masyarakat. Assalamualaikum, salam sejahtera.